Selama bertahun-tahun mereka ini berusaha mengumpul dana untuk menjayakan kempen membina rumah Allah serta tahfiz sebagai bukti jihad memperjuangkan nasib mereka yang menyuburkan ilmu Allah ini. Ayuh bersama kita bantu realisasikan hasrat mereka ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen Infak Mihrab oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Dana kempen Infak Mihrab bukan saja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Corawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS 5 Gombak. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen Infak Mihrab oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. InsyaAllah selagi mana sujud dilakukan di atas masjid ini, selagi mana ayat-ayat suci Al-Quran dilafazkan dan selagi mana ilmu Allah tersebar luas, selagi itulah menderu-deru pahala menanti anda. Berinfaklah sekarang. Fastabiqul khairat. Alhamdulillah, itu dia Pertubuhan Mihrab, amalan meraih ganjaran dunia dan akhirat. InsyaAllah hari ini dalam Assalamualaikum hari ini kita akan bersama dengan Duta Pertubuhan Mihrab yang dihormati iaitu Ustaz Said Abdul Kadir Jufri yang berada di talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Ustaz, topik kita adalah amalan meraih ganjaran dunia dan akhirat. Bagaimana kita nak meraih amalan dunia, mengejar dunia dan akhirat ini, Ustaz? Silakan. Betul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Macam disebutkan tadi, kita nak kejar amalan, bukan nak kejar amaran. Bukan, Ustaz. Masya-Allah. Okey, jadi dalam hadis Nabi SAW ada banyak hadis cerita tentang amalan-amalan yang kita boleh dapat ganjaran dia dekat dunia dan dekat akhirat. Maknanya ganjaran-ganjaran yang dia berterusan aja memanjang. Kita biasa dengar hadis yang kalau mati anak Adam ada 3 amalan yang takkan terputus tu kan. Yang tu biasa kita dengar, sedekah yang jariah, ilmu yang bermanfaat serta anak soleh yang mendoakan. Itu kita biasa dengar, tapi sebenarnya dia ada hadis-hadis yang lain yang ceritakan tentang lebih banyak lagi amalan-amalan. Maknanya bukan 3 tu saja. Contohnya ada hadis yang sebut anak yang selain daripada anak soleh yang ditinggalkan tu, ada antaranya mushaf, Quran yang diwakafkan. Kemudiannya masjid yang dibina. Kemudiannya rumah yang dibina yang orang menginap untuk orang yang dalam perjalanan. Kita kata macam R&R gitu kan, untuk orang boleh rehat dan sebagainya. Kemudiannya dalam hadis itu juga sebut sungai yang dialirkan kan, selain daripada harta yang disedekahkan. Maknanya ada banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk raih ganjaran dunia dan akhirat. Salah satu daripadanya yang kita sebutkan tadi adalah sedekah, infak dan sebagainya. Dan kita kena faham bahawasanya bila Nabi SAW tunjukkan banyaknya amalan ni, menunjukkan bahawasanya Islam ni sangatlah meraihkan semua orang. Dia tak kisah orang tu kaya ke, miskin ke, siapa pun boleh buat amalan yang mana amalan itu boleh berterusan walaupun dia dah berbaring dalam kubur. Dan kita ingat je dah, amalan berinfak ni Allah Ta'ala jualah yang akan gantikan pada kita. Bila kita berinfak, iman akan makin kuat. Kita akan terhindar daripada sifat kedekut. Kita akan disembuhkan penyakit. Dalam hadis Nabi SAW secara jelas ada sebutkan salah satu daripada cara untuk mengubati penyakit adalah dengan bersedekah. Ada kawan saya pagi ni dia mesej, kata Ustaz batuk-batuk, sakit tekak apa semua kan. Jadi mudah-mudahan dia tengoklah pagi ni kan, sedekah. Sedekah insya-Allah. Dan sedekah juga panjangkan umur, ringankan sakaratul maut dan macam-macam lagi dah. Kelebihan-kelebihan sedekah yang mana mudah-mudahan kita dapat kebaikan dia dekat dunia, lagi kita dah dapat kebaikan dia dekat akhirat, apatah lagi. Masya Allah, itu dia, dan Ustaz pun dah sebut sedekah berinfak. Jadi Ustaz, agaknya bentuk sedekah macam mana, bagaimana yang boleh kita mendapat ganjaran bukan setakat dunia tapi juga di akhirat, Ustaz? Okey, dalam hadis tadi kita boleh faham satu konsep sebenarnya, iaitu kita nak sesuatu tu yang mana manfaat dia berterusan. Tadi dalam hadis tersebut sebut tentang kitab, Quran, masjid dan sebagainya. Itu semua menunjukkan dia punya pahala dia berterusan je. Ini yang dipanggil sebagai sedekah jariah. Kalau kita tengok dari segi bahasa Arab, jari dalam bahasa Arab, kalau manusia tu dipanggil berlari. Tapi kalau sungai dipanggil mengalir.
Okey, semuanya dipanggil jariyah juga. Bukan jari jemari ya. Dalam bahasa Arab jari maksudnya yang berlari. Okey, yang berlari, lari jari. Okey, tapi kalau sungai dipanggil mengalir. Jadi sedekah jariyah maknanya sedekah yang mana dia punya manfaat dia terus mengalir dan pahalanya juga sentiasa mengalir. Contohnya kita tolong untuk bina masjid. Kita tolong bina untuk orang yang nak mencari ilmu ataupun nak sampaikan ilmu. Kan masjid, rumah Allah, kan kita nak jaga betul-betul selagi mana orang beribadat dalam masjid tu kita dapat pahala. Macam tu juga dengan pusat pendidikan, selagi mana orang mengajar dan belajar dekat situ kita dapat pahala. Jadi kita nak pahala tu bersambung-sambung dan berpanjang-panjang sampailah bila kita dah mati dalam kubur nanti pun terus menerus, maka di akhirat nanti kita dah orang yang paling beruntung sekali. InsyaAllah, amin, amin Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami Ustaz, bagaimana kami nak dapat peluang berinfak seperti mana yang Ustaz katakan dan bagaimana caranya Ustaz dalam pertubuhan mihrab ini Ustaz. Okey, hari ini saya nak ajak semua untuk sama-sama kumpul saham akhirat bersama dengan kempen membangun aset-aset Islam oleh pertubuhan mihrab yang sekarang ni sangat memerlukan sumbangan kita semua. Kempen bangunkan aset Islam untuk tujuan dia untuk kumpulkan dana, bangunkan masjid dengan tahfiz. Sekarang ni kita dalam proses pembinaan Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang yang dah tak dapat tampung jemaah yang makin ramai, yang terpaksa solat dekat pekarangan masjid sampai dibuat kemah dan sebagainya untuk orang solat. Syukur Alhamdulillah bila penantian ini berakhir nanti Masjid Nurul Islamiah akan siap dengan segala macam fasiliti untuk jemaah di Sungai Corawang. Macam tu juga dah dengan Mahat Hafiz Sains Fatimah Az-Zahra yang masih lagi menyewa bangunan. Jadi sesi pembelajaran dia sangatlah terhad. Tapi walaupun terhad macam tu, Mahat Hafiz Sains Fatimah Az-Zahra melahirkan pelajar-pelajar yang begitu cemerlang. Dan sekarang ni Alhamdulillah dah beli tanah pun. Tanah dah ada. Cuma nak perlukan bantuan untuk kita siapkan bangunan yang cukup lengkap, kan, kompleks yang cukup lengkap insya-Allah, yang komplit lah, ada sekolahnya, ada hostelnya, ada pejabatnya, ada bilik-bilik yang diperlukan dan sebagainya, ada dewan dan sebagainya lah. Mudah-mudahan kita dapat bantu pertubuhan mihrab, insya-Allah dapat tolong Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang dan juga Mak Hafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah, Masya Allah, itu dia. Kalau anda semua nak bersama-sama dalam membantu pertubuhan mihrab, nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, inilah peluang terbaik hari Jumaat kan Ustaz, hari Jumaat penuh keberkatan. Masya Allah, peluang untuk mendapat pahala berpanjangan. Insya Allah Ustaz, mungkin kata-kata kepada penonton-penonton Assalamualaikum hari ini Ustaz untuk bersama-sama Ustaz. Kadang-kadang kita selalu dengar para astizah kata yang dalam kubur tu nak bangun, nak bersedekah, Masya Allah. Tapi hari ini inilah peluang kita Ustaz. Kongsikan kepada kami Ustaz, Masya Allah. Ya. Jangan kita tunggu sampai saat kita menyesal tak sudah. Kan, jangan tunggu sebab kita tak tahu bila. Adakah hari ini Jumaat yang terakhir untuk kita? Kita tak tahu. Ada lagi 100 Jumaat lagi untuk kita ataupun inilah last sekali lah Jumaat yang ada untuk kita. Kita pun tak tahu. Jadi tentu sekali lah kita perlu gunakan Jumaat hari ini, pagi ini untuk kita terus bersedekah. Nombor akaun ada tertera di TV kita, website infakmihrab.com. Manfaatkanlah apa yang ada pada kita sekarang ni untuk bekalan kita di akhirat nanti. Dan kita ni kan nak bersama dengan Nabi SAW. Kita baru je lepas sambut Maulid Nabi, kan, nak bersama dengan Nabi SAW, kita kena tirulah contoh sifat Nabi SAW. Antara yang distinguish adalah Nabi SAW seorang yang sangat pemurah, lebih pemurah daripada angin yang bertiup, dan juga Nabi SAW sangatlah cakna tentang urusan umat Islam yang lain. Jadi mudah-mudahan kita dapat contohi baginda supaya nanti di akhirat kita dapat bangkit bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah Ustaz, Masya Allah, terima kasih Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami, ingatkan kami betapa pentingnya sebenarnya bersedekah. Selain membantu orang lain, bantu juga untuk diri kita sendiri kan Ustaz, untuk kita dapat ganjaran dunia dan juga akhirat. Ustaz, terima kasih sekali lagi. Kami doakan semoga segalanya Insya Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, dan kepada semua, peluang anda, peluang kita hari ini untuk sama-sama kita bersedekah. Nombor dah tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kembali lagi selepas ini. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat.